bilik, dia pergi duduk kat tangga. Kat tangga, pintu tangga, dia azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak guna mikrofon. Mic ni tak ada. Waktu itulah saya duk fikir seorang, kata Masya Allah, orang Cina dia tahu masyarakat dia ni, telinga dia dekat dengan Allahu Akbar. Dia tak guna mikrofon, orang penuh dalam masjid. Tapi dia faham masyarakat saya di Malaysia tu, telinga dia tak mau melekat Allah Akbar, dia hantar mikrofon yang paling besar sekali hantar kat kita. Sekali kita azan, berapa kilometer dengar? Ni, surau kita ni, berapa kilometer boleh pergi sekali azan? 1 kilo dengar? 1 kilo ni kalau kira bilangan penduduk yang dengar azan, yang lelaki saja, perempuan kita maafkan, biar dia jaga anak kat rumah contohnya. Berapa luas kita kena bajet kawasan untuk solat? Berapa luas? 2 kali ganda lagi cukup? Tak cukup? 3 kali ganda lagi. Itu yang Muslim saja. Jadi patutlah saya kata Masya Allah, orang Cina ni peka sungguh. Dia tahu masyarakat kita ni agak telinga tak apa peka dengan azan, maka dia beri mikrofon yang paling besar sekali. Kau tak boleh kata cerita ni? Tak apa. Kalau tak boleh kata, saya tarik balik. Baiklah. Para jemaah sekalian, itu yang kita nak. Pendengaran telinga ini perlu dimasukkan dengan kalimah Allah. Dan kerana itulah bila anak kita dilahirkan, azan, sebab nak suruh dia lekat kalimah Allah ini, melekat dalam kepala dia. Kemudian bila dia besar, dia dengar azan, dia akan datang, dia dengar Nabi SAW, dia akan pergi. Orang panggil kita ke masjid bukan panggilan biasa. Kalau bila kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita rasa tak pergi, taklah, terseksa sangat jiwa. Setakat bila je cakap mari mari. Tapi kalau bila mula dengan Allahu Akbar, nama siapa dipanggil? Nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama siapa disebut? Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nama ini disebut, kita tidak menyahut panggilan. Di mana tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila nama ini disebut, kita tidak menyahut panggilan. Ini para jemaah yang kita nak sebut sikit dalam mukadimah kita ni, kerana saya nak sebut kepada para jemaah tentang kepentingan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak belajar apa tentang Islam, duduk di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita tinggal dalam hadis disebut, taraktukum alal bayda lailiha kanahariha. Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih bersih, malam seperti siang. Kemudian lepas pada Nabi tinggal, masuk banyak lagi ajaran-ajaran, penyelewengan yang masuk, yang menyebabkan hari ini siang seperti malam. Islam hari ini siang seperti malam. Awak orang Islam? Islam. Baik. Saya nak tanya awak soalan. Apa makna Islam? Mesti dia akan jawab dengan penuh confident. Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, lagi salat, puasa, rukuk Islam. Boleh jawab, alhamdulillah. Boleh katakan anak-anak kita pun boleh jawab, ayah dia, mak, ibu semua boleh jawab. Tapi kalau orang tanya makna lagi yang kedua, apa makna Islam itu sendiri? Makna apa Islam? Marahlah kita. Tak dijawab dah, itu rukun, bilangan. Makna Islam itu sendiri, kita kena faham bahawa bila kita sebut Islam, bermakna ini agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dalam Al-Quran Tuhan sebut, inna dina indallah al-Islam. Ingat, kalau kata Islam mengajar kita supaya berlaku adil, buat kebajikan, meninggalkan maksiat, apa makna itu? Itu bermakna ajaran Islam. Islam dengan makna ajaran Islam mengajar kepada kita sedemikian. Kalau kita kata inilah ajaran Islam, bermakna inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 arti Islam yang perlu kita ingat. Satu lagi yang telah ditarikhkan oleh para ulama tentang Islam ini, iaitulah Islam bermakna al-istislamu lillah, iaitulah kita tunduk, patuh, akur kepada apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla.
Muslimin dan muslimat sekalian, itu tentang kepahaman kita kenapa kita kena perlu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kehebatan Nabi ini, ada sebuah kitab yang kecil yang ditulis Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah. Kitab ni kecil saja. Alhamdulillah, Ustaz Luqman kita telah pun syarahkan di kawasan ini. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Berapa puluh? 41. Ini riwayat-riwayat yang sahih. 41 kelebihan ini nak banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang lain. Bukan Nabi banding dengan kita. Nabi nak banding dengan kita, tak ada standard punya kita. Bukan taraf dia banding dengan Nabi semua. Baik. Kata ahli pepatah, wa bididdiha tatamayyajul asya. Kalau kita nak tengok satu benda ni cantik, menarik, kita kena tengok lawan dia. Kena tengok yang banding dengan dia, buat perbandingan. Nabi mengatasi para anbiya dengan 41 kelebihan. Tuan-tuan tahu ke tak berapa bilangan Nabi? Ingat, berapa bilangan Nabi? Ya? Ini kena masuk kelas pada tu. Ain balik tak jawab ni. Muslimat nak jawab. Berapa? Tak ingat dah duk bila pempoh anak yang ni. Lah, saya bergurau je. Bilangan kita berapa? 124,000. Itu soalan yang pertama. Daripada 124,000, berapa bilangan Rasul? Nak suruh ingat ini sebut ni. Ini ulang kaji nama dia, ulang kaji sirah. Bilangan Rasul berapa? 313. Yang tersebut dalam Quran berapa? 25. Itu yang tersebut dalam Al-Quran. Daripada 25 ini dipanggil ulul azmi minar rasul, rasul-rasul yang kuat berdepan dengan kaumnya. Berapa orang? 5. Kemudian mari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi mengatakan, aku penghulu bagi segala anak Adam pada hari kiamat. Bukan nak cakap sombong, bukan nak bangga-bangga, tapi itu jawatan Nabi. Mana bila kita tengok di sini tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, barulah kita nampak darjatnya tinggi. Di mana ketinggian ini Allah Taala pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi, daripada keturunan yang baik. Allah Taala pilih Nabi ini daripada keturunan yang baik. Cuba kita baca dalam, kalau orang Johor ni dia suka baca kitab. Kalau musim haji, kitab apa baca? Kitab syair. Dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, dia ada satu syair. Kalau saya baca, tuan-tuan ingat. Saya nak ada orang sambung kat bawah nanti. Biasa orang Johor ni dia kuat marhaban ni tak? Baik. Dalam kitab ni kata, hafizal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada sawnan lismih tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummih. Siapa boleh sambung? Tak boleh sambung dah. Jangan. Kena ada kumpulan dia baru boleh sambung ya. Macam mana? Hafizal ilahu karamatan li Muhammad. Allah SWT jaga kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada mana? Aba'ahul amjad, daripada tok nenek dia dulu. Tujuan jaga ini saunan lismihi, kerana nak jaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu, mereka telah meninggalkan perbuatan yang tak baik. Tidak ada dalam keturunan Nabi orang-orang yang melakukan perzinaan. Tak ada. Falam yusibhum aruhu, maka tidak terkena keaiban ini kepada Nabi. Cuba tuan-tuan boleh tengok di dalam penentangan golongan kafir pada Nabi, tak ada benda yang mereka boleh attack tentang keturunan Nabi. Tak ada.
Kalau ada mesti dia kata Muhammad ni ngaku jadi nabi keturunan lah. Yang dia boleh katanya Ibnu Abi Kabsyah. Itu je dia boleh kata. Dia kata anak angkat anak Abi Kabsyah, penggembala kambing, nak aku jadi nabi. Tidak hina. Gembala kambing tidak hina. Pada masa itu gembala kambing salah satu daripada mehnah ataupun kerja yang dibuat oleh orang Arab. Kenapa kamu nak hina? Jadi tidak ada tempat kehinaan. Tarakus sifaha falam yusib amr min adamin wa ila abihi wa ummihi, daripada Adam sampai pada bapa dia Abdullah, mak dia Aminah, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pengakuan, ulitu min nikah la min sifah, aku dilahirkan daripada perkahwinan mak ayah aku, bukan daripada perzinaan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah, bila kita ingat cerita ni, itu salah satu daripadanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang mulia. Dan di antara lagi, selain daripada keturunan yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah dipilih oleh Allah daripada seorang manusia yang cantik rupa dia. Orang kata lawa rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak dapat ditandingi oleh makhluk yang lain. Seorang sahabat bernama Hassan bin Sabit. Kalau siapa nak dapat anak, ambil nama Hassan yang cantik. Hassan bin Sabit, seorang sahabat yang sangat hebat. Dia panggil sastrawan negara di zaman Nabi. Sastrawan negara ni orang yang banyak buat syair zaman Nabi. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata ajmalu minka ma lam tara qattu aini. Ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Sedap dia kata. Wa ahsanu minka, orang yang paling cantik daripada engkau ya Rasulullah, tak pernah mata saya tengok. Jangan pula ada orang tanya lepas ni, mana cantik Rasulullah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan cantik, itu cantik cara dia. Nabi ni cantik lawa rupanya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah duduk banding-banding lah, menyusah diri je. Setengah orang ni sibuk hari-hari duduk banding. Siapa lawa? Tak payah. Yang penting Hasan kata, orang yang paling cantik daripada mu tak pernah aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, orang yang paling cantik daripada engkau tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau telah dilahirkan bebas daripada segala cacat cedera. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seolah-olah engkau dilahirkan mengikut apa yang kau nak. Ini contoh-contoh mukaddimah yang kita sebut di sini, iaitulah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi pengakuan oleh Allah yang paling tinggi daripada semua perkara yang disebut itu, iaitulah Allah sendiri subhanahu wa ta'ala telah memberi anugerah yang besar. Allah kata kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat tinggi di sisi Allah azza wa jalla.